Hai semua, selamat datang ke sesi celoteh Dr. Mala live pada 8 Mac 2021 sempena dengan Hari Wanita Sedunia. Okey, kita tunggu rakan-rakan kita masuk sikit. Alright, hai semua. Selamat datang kepada yang ada bersama dengan saya. Macam biasa di sesi live celoteh Dr. Mala, kita mengambil kedatangan daerah mana yang first hari ni. Tuaran Sabah saya baca first hari ni, Nur Sufiani Ahmad. Okey, pemenang. Sekejap. Kamu teruskan yang bersama dengan saya malam ni, tolong bagi saya reactions, tolong bagi saya komen, dan selamat Hari Wanita kepada semua rakan-rakan follower di luar sana, kepada semua wanita. Okey, saya tengah tunggu video ni live di Facebook sebab saya nampak di StreamYard tapi saya tak nampak di Facebook lagi. Hari ini Hari Wanita Sedunia 8 Mac 2021. Kita bersama-sama dengan seorang kita bakal bersama-sama dengan seorang pakar sakit puan ataupun pakar kesihatan wanita, Dr. ONG, Dr. Pakar ONG. Saya akan perkenalkan beliau sekejap lagi. Sementara tu macam biasa di sesi live seperti Dr. Mala, kita ambil kedatangan, dan hari ni saya, kalau you all nampak, saya ada melaram sedikit, saya ada make up sedikit sebab sempena dengan Hari Wanita Sedunia. So biasalah kepada yang biasa tegur cakap Dr. Mala simple je, pakai t-shirt je dan sebagainya. Sebenarnya saya pun kuat melaram juga. Saya pun perempuan juga, saya pun wanita juga. Cuma bila live di rumah macam malas sikit lah kan, nak sekejap lagi nak tidur dan sebagainya. Tapi hari ni sebab hari tu ada seorang follower ada minta, doktor cuba sekali make up sikit untuk live, teringin nak tengok. So kalau ada request daripada rakan-rakan follower, selagi mampu saya akan tolong tunaikan. Okey. Kita tunggu dalam seminit dua sebelum kita introduce guest kita pada malam ini. Sebab kita di page hari ni, di page Celoteh Dr. Mala, jadi so far kita ada lebih kurang 100 rakan-rakan follower bersama dengan kita. Macam semalam bila kita bersama dekat personal profile saya, kita ada lebih kurang 500 hingga 800 personal rakan-rakan followers. So kita tunggu sekejap untuk rakan-rakan follower join dengan kita. Kalau tak pun saya boleh live di personal melalui Facebook juga, cuma internet low sikit. Okay, you all masuk sekejap, saya nak ambil satu barang, saya terlupa. So you all continue, Gemas Negeri Sembilan dah masuk, kamu continue untuk ambil kedatangan dan tolong sharekan live ini dekat profile kamu, dekat wall kamu sendiri, dekat group dan page yang kamu join. Sebab apa? Topik hari ini adalah topik yang sering ditanya kepada saya, topik yang sangat penting untuk wanita-wanita di luar sana, topik penting yang kita kena bincang dan kupas dengan ilmu tanpa terlampau beremosi sebab ini adalah kesihatan wanita sejagat apa yang kita bakal bincangkan hari ini. So tawa dah masuk, keningau dah masuk. Makeup nanti allowance makeup kena potong selalu tak makeup nanti allowance makeup kita kena potong, bahaya juga tu. Jadi sekali-sekala kita kena guna makeup kita So hari ni saya makeup simple sahaja, khas untuk tim Celoteh Dr. Mala, khas untuk Hari Wanita Sedunia 8 Mac 2021 kepada semua wanita-wanita yang gagah perkasa di luar sana. Daripada Dr. Mala saya ucapkan selamat Hari Wanita. You guys are great, you guys are doing a great job, and kita support satu sama lain dalam journey kita untuk menjadi wanita, ibu, pekerja, kakak, anak dan sebagainya. Alright, so bagi saya 30 saat sekejap ya.
Okey, kita ada lebih kurang 169 rakan-rakan di sini hari ini. Saya minta tolong kepada siapa yang tim saya, siapa yang tahu hashtag official kita, boleh letak hashtag official kita di ruang komen. Saya nak tengok berapa ramai yang daripada tim saya sebenarnya hashtag apa dia, tim apa. Dan saya juga minta tolong kepada kamu semua supaya sharekan video ini. Sebab apa? Sebab saya banyak berusaha untuk sesi malam ni sebenarnya. Saya sebab soalan ni banyak diajukan kepada saya tentang wanita mengandung, wanita menyusu dan sebagainya. Walaupun polisi sentiasa berubah di Malaysia tetapi di peringkat dunia di WHO, di negara-negara orang putih, Australia, US dan sebagainya, UK dan sebagainya, polisi mereka lain. Jadi perkara ini sering diajukan kepada saya dan saya kurang selesa untuk menjawabnya sendiri sebab saya bukan seorang pakar kesihatan wanita, saya bukan doktor pakar ONG sendiri. Jadi agak tidak adil untuk follower Celoteh Dr. Mala jika saya sendiri yang macam sangat terror nak bagi pendapat saya kepada kamu. Jadi saya cuba approach beberapa doktor pakar yang boleh share ilmu dengan kita dengan cara yang santai, dengan cara yang simple dan berinteraksi dengan kita sebagai kawan. Dan kita sangat bertuah hari ini di sesi Celoteh Dr. Mala sebab seorang pakar ONG yang mempunyai pengalaman sejak tahun 2002 so kalau masuk 2022 tu dah 20 tahun lah dia berkhidmat berkhidmat sebagai seorang doktor. Beliau mula-mula graduate di Malaysia mulanya di Universiti Malaysia Sarawak pada tahun 2002 dan kemudian menghabiskan master program. Master program tu dalam perubatan ni maksudnya dia habis specialist lah So 2002 dia dah habis jadi doktor, 2010 dia jadi pakar kesihatan wanita ataupun dalam bahasa perubatan kita sebut obstetric and gynecologist kita panggil Dan doktor ini pernah bertugas di Hospital Besar Pulau Pinang. Dan dia juga pernah bertugas di UK Royal macam mana nak sebut ni, Gloucestershire Hospital and St Michael's Hospital in Bristol, lebih kurang 4 tahun in total Jadi selebriti kita hari ini bukan sahaja handsome, bukan sahaja sweet, beliau juga pernah bertugas kedua-dua di Malaysia dan di luar negara. Saya jemput Dr. Nicholas Lim MD daripada Columbia Asia Petaling Jaya. Welcome on board Dr. Lim. Hello, hi, salam sejahtera. Boleh dengar ya? Hi, okay. Yeah, we can. Okay, boleh dengar doktor. Alright, so welcome on board. A bit of greeting doktor. Hello Malar. Hello everybody. Okay, boleh dengar doktor. Ya? So sempena Hari Wanita, doktor nak wish sikit followers kita hari ni? Of course. Selamat menyambut Hari Wanita Sedunia kepada rakan-rakan Malar dan hopefully selepas tu rakan saya juga. Okay, so untuk manfaat semua pendengar dan semua tim yang bersama live dengan kita malam ini, Dr. Lim ada page dia sendiri Dr. Lim OB-GYN. Kita akan tagkan page dia sebentar lagi dan saya pun sempat pergi skodeng page Dr. Lim tadi. Dr. Nicholas Lim tadi banyak sebenarnya ilmu kesihatan tentang wanita mengandung, cuba untuk mengandung dan sebagainya yang Dr. Lim dah share dekat page dia. Jadi rakan-rakan boleh pergi dan like dan follow page doktor. Saya pun dah berbuat demikian. So kita boleh jumpa dekat page Dr. Lim juga. Alright. Before kita masuk soalan kan Dr. Nicholas, during this pandemic, during vaksin ni, doktor sendiri banyak tak dapat soalan tentang vaksin dan wanita ni? Sekurang-kurangnya beberapa kali sehari. So saya akan share sebentar lagi adalah maklumat yang saya sudah share dengan klien saya lah di klinik. So, alright. Yep. Okay, so hari ni seperti yang kita semua sedia maklum, kita akan sentuh 3 golongan paling penting iaitu yang pertama golongan mengandung, yang kedua golongan menyusu dan yang ketiga golongan yang cuba untuk hamil. Ketiga-tiga golongan ini adalah sama rata penting, sama rata sensitif dan sama rata mempunyai emosi dan kerisauan terhadap diri mereka
dan janin yang dikandung ataupun bakal dikandung ya. Jadi kita faham hari ni kita tak nak dismiss siapa-siapa punya kerisauan, kita tak nak cakap alah ambil je, we're not gonna say that. Kita nak address kerisauan kamu. So saya bawakan kamu doktor pakar yang bukan sahaja terror yang handsome. Kita akan masuk satu demi satu. Okey. Dr. Nicholas, untuk seseorang itu buat keputusan sama ada dia nak terima vaksin COVID-19 atau tidak, especially untuk wanita, wanita mengandung ataupun wanita menyusu. Boleh tak doktor terangkan dulu kepada kami, apa kesan jangkitan COVID-19 ni kepada seorang ibu yang mengandung ataupun yang menyusu? Apa yang masyarakat perlu faham sebenarnya tentang risiko dan komplikasi wanita dalam golongan ni? Okay. So, yang pertama, wanita yang hamil, tahap immunity mereka adalah amat rendah as compared dengan wanita ataupun orang dewasa yang tak mengandung. Okay, so sekiranya mereka dijangkiti COVID, especially pada trimester yang ketiga, trimester terakhir, bila mereka sudah start mengandung, komplikasi untuk masuk ke ward ICU dan juga tahap kematian tu adalah lebih tinggi daripada orang dewasa yang menghidapi penyakit COVID. Okay, dan lebih kurang 2/3 daripada wanita hamil yang menghidapi COVID, mereka biasanya asymptomatic, so tak ada simptom langsung. So they may be a super spreader juga. Okay. At the same time. Other than that, wanita yang hamil yang menghidapi COVID, risiko kelahiran atau premature labor, kelahiran pramatang adalah lebih tinggi. So I think lebih kurang these are the few things that saya perlu share first. I mean macam intro kepada topik hari ini. Alright. So macam yang doktor cakap, bila wanita mengandung dapat jangkitan COVID-19, terutamanya pada trimester ketiga, risiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 tahap kritikal lebih tinggi daripada dewasa yang lain. Betul ke doktor? Betul. Okay, alright. So kelahiran pramatang tu ada ke situasi yang doktor terpaksa cesarean untuk keluarkan bayi tersebut? Okay, polisi negara ini KKM sehingga tahap inilah, sekiranya ibu yang hamil menghidapi COVID, especially waktu labor, cara untuk kelahiran adalah melalui cesarean section. Okay? Except kalau ibu tu datang dengan, kalau what we are saying, osfully, okay? Meaning kepala beranak sangat. Okay, right. So there's no choice but to push the baby out. Yep. Faham. Okay. So agak menakutkan sebenarnya. Okay, banyak yang di luar sana yang lagi serius bertanyakan tentang boleh tak vaksin ni menyebabkan sama ada masalah kesuburan ataupun kemandulan. Tapi saya sebagai seorang wanita, sebagai seorang doktor, sebagai seorang ibu kepada anak dua, saya lagi risau saya nak dengar jangkitan COVID-19 sendiri mungkin tak boleh menyebabkan sama ada masalah dalam pregnancy dalam long term ataupun masalah kemandulan ataupun apa-apa komplikasi ataupun kecacatan kepada janin ni, sebab kita tahu ada penyakit berjangkit lain sebelum ni, contohnya rubella ke apa ke yang boleh bagi masalah ketika mengandung. So kalau COVID-19 ni long term komplikasi dia boleh tak dia bagi masalah kepada wanita ketika dia mengandung, doktor? Okay. First question ialah kalau menghidapi COVID, long term complication kepada kesuburan, I don't think so. Okay. Alright. General rule tidak. Tapi long term complication terhadap paru-paru, jantung, yes, definitely. Alright, faham. Okay. So keguguran, doktor? Keguguran masih tiada what we call tiada supportive evidence untuk menyokong bahawa COVID infection akan menyebabkan keguguran.
Tapi tak ada bukti lagi lah, so far tak ada kes yang berlaku, tak ada bukti, tak jumpa data saintifik lagi lah buat masa sekarang support it. Yeah. Okay, alright, faham? Okay, so itu lebih kurang jangkitan COVID-19 terhadap kita wanita ya kawan-kawan. Dr. Nicholas dah cakap jangkitan itu lebih teruk jika kita mengandung, tetapi jangkitan itu sendiri tidak secara langsung menyebabkan sama ada kemandulan, masalah janin ataupun keguguran dan sebagainya. So kita bila nak buat satu keputusan kita kena tengok, macam saya pernah cakap dalam sesi saya sebelum ni, kita kena tengok risiko jangkitan ini terhadap diri kita dan juga manfaat vaksin itu. So kita kena weigh and balance lah. So satu daripada timbang tu kita dah dapat dah, iaitu risiko jangkitan COVID-19. So kita nak pergi dekat timbang yang kedua pula supaya kita boleh weigh risk and benefit. Okey doktor, berkenaan dengan penerimaan vaksin itu yang paling hot sekali. Kita bincang satu demi satu golongan dulu. Saya nak bincang yang kurang hot sikit dulu, iaitu golongan yang cuba untuk hamil. Sebab saya rasa berbanding dengan golongan hamil dan menyusu, golongan yang cuba untuk hamil ni lagi tinggi sebab wanita lepas kahwin at all times cuba untuk hamil je. Selagi belum pencen. And yang dah tunang, yang tengah bercinta dan sebagainya, yang dah set tarikh kahwin pun cuba untuk hamil lah because they feel lepas kahwin nanti saya nak cuba kahwin kan. So that's the biggest group of people saya rasa. Alright, so untuk wanita TTC dalam live ni saya nak gunakan short form TTC bermaksud trying to conceive, iaitu bersamaan dengan cuba untuk hamil. So doktor, untuk wanita TTC sama ada wanita ataupun pasangan dia dan sebagainya, apakah kemungkinan kesan sampingan vaksin ni, apa kemungkinan risiko, apa yang diorang perlu takut, apa yang diorang tak perlu takut? Open it up doktor. Okay, first of all, mengenai kesuburan, because you mentioned banyak kali kesuburan. So, tidak akan menyebabkan infertility atau ketidaksuburan di kalangan wanita dan juga suami. Okay, first of all, won't cause that. So, please, safe. So, untuk wanita yang trying to conceive, merancang untuk mengandung, current policy tidak perlu avoid vaksin COVID. So if you're offered, you can take it. But the problem is kadang-kadang, because you said everybody trying, semua orang nak try. After first dose, tiba-tiba mengandung. Okay. So usually dalam 3 minggu you kena diberi second dose, kan? So kalau mengandung, what we advise ialah delay kan second dose itu sehingga at least 14 minggu pregnant, week 14 after the first trimester. Okay, faham. So kalau sebelum penerimaan dos pertama, so seorang itu mengandung kurang daripada 14 minggu, patut tak dia, maksudnya 6 minggu, 7 minggu, dia kena tangguhkanlah sampai lebih 14 minggu Itu we will advise untuk tangguhkan. Because I think we're going to talk about that later on. Okay, betul. That is hamil. Okay. Alright. So kalau lepas dos pertama baru mengandung, dos kedua itu tangguhkan sehingga selepas 14 minggu pregnant. Okay. Faham? Okay. Walaupun wanita ni lagi nervous doktor, lagi takut, lelaki pun in fact I ada kawan dan staff yang lelaki pun yang sebenarnya nak kahwin, dah tunang, yang dia pun rasa dia pun trying to conceive kan. So dia pun risau. Orang lelaki pun sama risau sebenarnya, which is a good thing. They are taking part in pregnancy finally. Tapi fine. So apakah sebenarnya ada ke implikasi kepada golongan lelaki ni doktor? No. Untuk si suami, basically kesan sampingan it's as good as rakan sebayanya, orang dewasa sebayanya. So nothing. Okay, alright. Tak perlu risau langsung lah, boleh ambil macam biasa, tak ada masalah, boleh kahwin, tak payah tunda tarikh perkahwinan Nope, tak perlu, boleh. Okay, alright, so that's perfect. So untuk golongan yang cuba untuk hamil, ini adalah dua soalan yang kamu nak tahu iaitu patutkah kamu takut, adakah risiko terhadap kesuburan, keguguran dan sebagainya. Doktor dah terangkan. Doktor juga dah bagi tahu kalau mengandung selepas dos pertama, apa yang kamu patut buat pun doktor dah terangkan. So kita masuk golongan yang kedua pula, golongan menyusu.
Okay, golongan menyusu ni juga agak besar sebab ada yang sampai 4-5 tahun pun menyusu lagi, ada yang 2-3 tahun pun menyusu lagi, ada yang sebenarnya menyusu setahun dan ke atas masih menyusu tapi tak banyak sangat sebab dah makan dan sebagainya. Ada yang betul-betul menyusu dalam pantang, ada yang less than 6 months menyusu dan bekerja sebagai frontliner seperti polis dan sebagainya. So, golongan yang menyusu ni sebenarnya doktor, apakah dia punya fisiologi saintifik di belakang vaksin dan menyusu sebenarnya? Pemahaman kita tentang vaksin dan penyusuan all this while sebenarnya. Okay, so like Mala mention tadi, wanita selepas melahirkan anak ada yang menyusu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Okay, tapi let's focus on 6 bulan biasanya. I would say almost 60-70% of wanita akan menyusu about 6 bulan. Okay, so basically masih tiada data because I keep on mentioning tiada data because it's really tiada data. Okay, because vaksin ini adalah vaksin yang sangat baru dan mereka bila kajian dibuat, the research, mereka tak research ke atas wanita yang mengandung dan juga wanita yang menyusu. It's basically wanita yang lelaki yang not pregnant lah. Yeah. Okay. So vaccination untuk wanita yang sedang menyusu biasanya mereka akan dikecualikan. Same like pregnant mother. Tetapi dalam golongan yang berisiko tinggi. Okay? First ialah golongan yang mempunyai penyakit kesihatan yang teruk. Okay, yang severe asthma, ada on immunosuppressant, dan juga maybe some has spondylosis, meaning daya immunity mereka sangat rendah. Yes, mereka sepatutnya diberi. Dan kemudian yang kumpulan golongan kedua ialah golongan macam saya dan Mala, okay, pegawai kesihatan, healthcare professional that we need to take care of or meet with patient that may have COVID. So these two groups mereka boleh pertimbangkan to go for vaccination, even though mereka sedang menyusu. Dan selepas vaksinasi tak perlu berhenti penyusuan. Okay. Alright. Tak payah buang susu, tak payah pump dan reserve, tak payah apa-apa, boleh continue menyusu macam biasa ya doktor? Okay. Dan untuk golongan ni kan, lagi satu, okay, kita tahu COVID-19 ni buat masa sekarang ialah as you mentioned dia baru, jadi sebenarnya tiada data, tetapi nasihat daripada doktor adalah melalui pengalaman dan pemahaman terhadap bagaimana vaksin berfungsi sebenarnya. Tapi vaksin-vaksin yang lain yang dah establish, yang dah ada data, macam mana acception dia dalam golongan wanita mengandung sebenarnya? Okay, basically ada boleh atau boleh digunakan atau tidak boleh digunakan. Okay, so the first one yang boleh digunakan, yang biasanya digunakan before this influenza, vaksin influenza. Last year memang ada what we call outbreak influenza. Outbreak. So memang kita bagi kepada wanita yang hamil. Second one adalah DTP, diphtheria, pertussis, and tetanus. Okay, yang dua vaksin ini biasanya digunakan waktu mengandung. Okay. Yang tidak sepatutnya diberi kepada wanita yang mengandung atau hamil biasanya ialah vaksin yang mengandungi live vaksin. Okay. MMR, rubella, mumps, measles, vaksin demam kuning, dan lagi satu adalah I think chickenpox. Yes. Yang kita so live vaksin ketika menyusu patut dielakkan. Dielakkan, betul. Okay, so if saya nak simpulkan vaksin yang masuk ke Malaysia untuk COVID-19 buat masa sekarang, tiada lagi yang menggunakan teknologi live vaksin sebenarnya. mRNA, inactivated virus dan juga viral vector lah so far dan saya rasa dua lagi yang bakal masuk pun so far tak ada live virus. So
sebagai pakar ONG, kalau your client datang Gioro, standard yang itu boleh lah. Based on alright. normal standard, yes, boleh. Yes, okay. So kalau okay, faham. So sebab dia bukan live virus, vaksin COVID-19 ni disarankan, betul. Kalau anak dah 4-5 tahun, doktor, patut tak dia orang takut lagi? Macam mana? Anak 4. The child dah 3 tahun, 4 tahun, but the mother still on and off breastfeeding. Breastfeeding. Yes. It's okay. Tak ada masalah, ya, boleh. Kalau baby also we are not too worried already when they are. Dah besar lagi tak ada masalah. Okay, so yang di luar sana walaupun kan memang KKM tak akan push normal group mothers who's breastfeeding untuk terima vaksin unless yang 2 golongannya yang saya beritahu tadi. Okay, golongan berisiko tinggi lah. Dan golongan yang mempunyai sejarah kesihatan ataupun sejarah kesihatan yang serius dan teruk. Kalau frontliner yang bukan healthcare, doktor, contohnya polis traffic, ada juga wanita sebenarnya dalam sektor sebegini. Dan saya pun menerima private message daripada polis yang berada at East Malaysia and rela officer sebenarnya Jabatan Pertahanan Awam, because mereka sebenarnya pergi respon case ambulans. Dia ambil patient and then dia early pregnancy waktu so kalau macam tu macam mana, doktor? Sama macam healthcare worker juga? Okay, it's basically risk versus benefit. Okay, mereka patutnya bincang dengan doktor mereka kebaikan dan keburukan vaksin, which maybe we will talk about it later on. Okay, sure. Okay, so dan golongan ketiga yang paling risau dengan kedua-dua jangkitan COVID-19 dan vaksin COVID-19 ialah golongan yang hamil sekarang mengandung PKP. Saya rasa pregnancy rate dah quite high. Semua doktor ONG pun busy. So kita ada ramai rakan-rakan yang pregnant sekarang. So buat masa sekarang ada data tak sebenarnya, doktor, untuk wanita mengandung ni? Ada tak any information yang kita ada daripada luar negara ke, daripada WHO ke? Okay, basically data yang saya kumpul tu ialah dari the latest guideline yang kita dapat, I think updated March the 2nd lah, guideline for COVID-19 vaccination criteria to consider before vaccination. And saya dapat dari UK Royal College punya guidelines, yang saya gunakan. Okay, secara amnya golongan wanita yang hamil akan dikecualikan dari vaksin. Okay, kecuali 2 bulan yang saya mention tadi. Okay. Untuk wanita dalam kumpulan yang berisiko tinggi, vaksin akan diberikan between minggu ke-14 sampai ke-33. Okay. Okay. A lot of people ask me, saya cuba cari mengapa stop at 33, why not stop at like 40? Saya baru nak tanya. Okay, my personal opinion, because saya tak dapat cari mengapa di stop at 33. The guideline doesn't explain. Because you see, bila minggu ke-33 dapat vaksin, the first vaccine, and then second vaccine usually is about 3 minggu kemudian. Betul. Okay, by the time you perlu adalah 36 minggu. But if let's say bagi pada minggu ke-35, 3 weeks later 38, you mungkin tak dapat suruh datang ke klinik untuk dapatkan suntikan dos yang kedua. She may be in the hospital, labor room ataupun di rumah berpantang. So you may waste it. Okay, so I feel mungkin that's the reason yang mereka stop at 33. Alright, okay, faham. So, ialah dia nak make sure sebelum ibu tu bersalin dia dapat habiskan both the doses. So that works lah the vaksin yang dia ambil tu kan. Kalau half a dose nanti nak collect data ke apa pun dah tak boleh dah kan. Yep, faham. Okay, so macam yang doktor kata tadi, golongan yang bukan dalam golongan berisiko tinggi sepatutnya tidak di-push, tidak di KKM takkan masukkan di Malaysia lah so far. Tapi bila golongan yang sebenarnya dalam risiko tinggi, walaupun I understand when kita berbincang kita rasa healthcare workers yang
at risk sebenarnya, tapi bila saya bersembang dengan orang yang bukan in health, masing-masing rasa saya pun ada risiko tinggi, working at bank, front desk. A lot of people think saya pun ada risiko, saya mengandung. Macam mana doktor? Kenapa doktor yang mengandung ambil? Kenapa saya tak boleh ambil? So I've got that kind of questions, rasa agak happy because they actually kind of want it. Tapi agak sedih juga sebab mereka kurang dipentingkan. So untuk golongan ibu begini, apa sebenarnya yang mungkin boleh bantu mereka untuk buat keputusan sama ada untuk terima vaksin atau tidak ketika mengandung, doktor? What could help the pregnant mother and probably her husband untuk buat keputusan? First point of call basically bincang dengan doktor mereka. Okay. Bincang dengan doktor. Like macam tadi Malar tanya, saya kata kita akan bincangkan sebentar lagi. Okay, yang kebaikan okay, first of all we always say benda yang bagus. Okay, benda yang positif. Okay, first of all vaksin akan mengurangkan jangkitan yang serius atau jangkitan yang critical. Okay. So even though because vaccine per se dia tak akan guarantee 100% efficacy. The highest also yang dapat dari Pfizer is just 95%. Okay. So dia akan mengurangkan jangkitan yang serius dan critical. And other than that, dia akan mengurangkan kelahiran pramatang. Dia boleh mengelakkan, mengelakkan kelahiran pramatang dalam COVID, okay. And other than that, sekiranya what am I saying? No, sorry. Bahan preservatif dalam bahan pengawet, pengawet, correct. Tidak akan menjejaskan kesihatan ibu dan juga janin dalam kandungannya. Okay, alright. So kandungan dalam vaksin tu sendiri sebenarnya selamat untuk diguna. Okay, tiada kandungan yang berbahaya. No. Okay. Unless allergic to those pengawet. Other than that, yeah. Maksudnya spesifik alergik terhadap bahan yang ada di dalam vaksin tu, bukannya alergik kacang, alergik udang, bukan kan doktor? Kalau ada alahan pada ubat, biasanya masih boleh terima. Kecuali seseorang ada alahan yang teruk, we call it anaphylaxis. Anaphylactic in the past, then golongan itu maybe you kena beritahu doktor atau misi sebelum terima suntikan so that they can stand by certain drugs just in case kalau benda begitu ulang. Okay, faham. Okay, so saya nak tanya soalan ni. Let's say I'm pregnant now. Saya doktor di Jabatan Kecemasan. So macam saya kan, bila saya tengok patient doktor, saya tak tahu lagi patient tu COVID positif atau tidak. Saya rawat, saya tengok, lepas tu saya swab, baru 24 jam berikutnya baru saya tahu. So saya dah balik ke rumah, saya ada 2 anak kecil di rumah, my elderly mother lives with me, my husband lives with me, so this is my routine. So untuk saya datang klinik Dr. Nicholas dan saya tanya, doktor, should I take the vaccine or not? I'm now 20 minggu mengandung dan saya masih bekerja shift malam, shift pagi, petang. Macam mana doktor? Yes, please take. Okay, alright. Number 1, must take. Okay, because risiko kamu amat tinggi. First of all, sekiranya healthcare professional, pegawai kesihatan macam Dr. Malar, kalau kamu dihidapi jangkitan COVID, bukan hanya kamu seorang akan kena. Golongan yang lebih berisiko tinggi daripada dia, kanak-kanak dan juga warga emas, ibu bapa di rumah, mungkin atau berisiko tinggi untuk menghidapi penyakit COVID juga. Dan sekiranya golongan itu menghidapi penyakit COVID, kesan mereka mungkin akan dikategori sebagai critical, okay? Dan chances untuk masuk ke ward ICU dan juga tahap kematian adalah lebih tinggi. So at least like Malar's case, kalau dia ambil vaksin COVID,
at least dia akan prevent dia sendiri untuk menghidapi penyakit itu dan tidak akan menularkan atau membawa balik penyakit itu ke rumahnya. Okay, alright. Thank you so much, Doktor. So saya nak buat disclaimer siap-siap, saya tak pregnant dan tak plan untuk pregnant. Korang jangan macam-macam. I dah completed family dah. But thank you for the answer sebab saya rasa ramai yang lebih kurang dalam situasi saya sebenarnya sebab kita kadang-kadang rasa saya muda, saya fit, saya boleh come out of this infection dengan mudah, tetapi sebenarnya saya membawa risiko itu kepada golongan yang lain di rumah. So itu yang lebih You're protecting yourself dan you juga akan protect anak-anak di rumah, warga emas di rumah. Okay, the only downside I would say ialah kesan dia ke atas janin. Okay, a lot of people still question mark whether would it affect kandungan atau tidak. Yang itu memang, like I've said again, kekurangan data untuk support. Okay, faham. I've watched this one video yang daripada overseas juga. I found out that sebenarnya during the vaccine, Pfizer vaccine trial, ada lebih kurang 13 surprise pregnancies. And during the Moderna trial group, they had 23 surprise pregnancies. And so far mereka masih monitor progress kandungan surprise pregnancies in both the clinical trial. So far so good, tak ada apa-apa adverse effect sebenarnya. This is what I got from an ONG di US sebenarnya, just nak share di sini. Okay, Doktor. Wrapping up sebenarnya saya tahu semua pakar ONG memang cakap benda yang sama, healthcare workers risiko tinggi, so you all should ambil vaksin itu. Tapi saya sebagai I have this big group family dekat Facebook, followers, rakan-rakan followers yang bukanlah healthcare worker per se. I have a friend yang bekerja di Majlis Perbandaran dan dia juga telah dipanggil untuk mengambil vaksin dan mengandung sekarang. So the dilemma is there. Saya dah on the queue, tapi should I take or not? So there's a lot of frontliners, even food panda drivers, they are all also frontliners actually. So a lot of frontliners yang kita tak nampak sebenarnya. So apa yang sebenarnya doktor boleh bagi tips, doktor boleh nasihat kepada wanita-wanita dalam golongan ini, sama ada mengandung, menyusu atau TTC yang dalam dilema nak explain dekat husband, nak explain dekat mother-in-law, nak buat keputusan untuk diri sendiri, badan sendiri, tetapi nak protect janin juga, nak make sure baby pun sihat juga. So what can actually doktor advice kepada kami wanita di luar ini yang fickle minded? Okay, if you are in the 2 high risk group lah, kalau dalam 2 high risk group tu sepatutnya ambil. Okay, memang the latest guideline shows vaksin ini memang selamat untuk kandungan, especially after first trimester. That's why kita advise between minggu ke-14 sampai ke-33 dan ia akan mengelakkan jangkitan yang serius, especially kalau wanita hamil menghidapi penyakit COVID di trimester ketiga. Okay. And vaksin per se tidak akan mengelakkan, efikasi dia bukan 100%. Like I said, paling tinggi juga 95%. Okay, tapi first thing ialah dia akan kurangkan simptom jangkitan. Okay, dan elakkan kemasukan ke ward ICU dan juga mengurangkan tahap kematian. Dan the third ialah walaupun seseorang tu menghidapi COVID dan kalau dia divaksinasi, infectivity rate dia, tahap jangkitan terhadap orang lain untuk menjangkiti orang lain akan sangat rendah. So, it's a good thing. Okay, faham. Okay, I like this question, Doktor. Totally opposite dengan situasi saya daripada Miss Aida Zakaria. If I am currently 11 weeks pregnant and ada 3 anak yang kecil di rumah, my parents stay with me, tapi saya bekerja di office sahaja, bukan frontliner. So total opposite dengan situasi Dr. Mala tadi cuma saya tak pregnant So should she take the vaccine or not? Okay, saya akan pecahkan kepada beberapa bahagian. First one ialah 11 weeks. 11 weeks, I'll say no, because guideline will say 14 weeks. Okay. Dan
dia she mentioned dia bukan frontliner. So and I assume that risiko dia tu rendah sikit, and there are a lot of company disuruh untuk work from home. So try ask from boss. I always tell my pregnant lady, kalau boleh minta dari boss, kalau boleh work from home, saya akan try bagi satu surat sokongan. So for your case, sorry to say, nowadays we go by guidelines. Kita kena tick certain boxes, but unfortunately, Puan Aida doesn't really tick all the boxes. So no. Ya, saya rasa kalau saya pun saya setuju dengan Dr. Nicholas. Saya rasa tak perlu vaksin dulu. Kamu boleh gunakan SOP yang biasa iaitu pelitup muka, cuci tangan dan social distancing. Saya rasa itu cukup untuk melindungi puan dan juga macam The macam 3W. Correct. Macam Dr. Nicholas cakap tadi, vaksin pun ada percentage of efficacy dia. So bila kita tengok risiko dan manfaat Puan Aida sendiri, mungkin menangguhkan dahulu vaksin adalah lebih baik dan teruskan norma baru sampai dah bersalin nanti ke, ataupun selepas 14 minggu boleh bincang balik. Masih risiko rendah sebenarnya sebab you punya pekerjaan, rumah dan sebagainya. So boleh tangguhkan dulu sehingga kemungkinan besar selepas bersalin nanti boleh bincang balik dengan pakar-pakar yang setuju. Ni ada another hot question Dr. Nicholas, especially for you. Doktor nak tanya pasal wanita yang mengambil pil perancang, boleh tak ambil vaksin COVID, dan wanita yang kebetulan tengah period menses lah doktor, dan mengambil vaksin tu, adakah ia akan mengganggu ataupun tidak mengganggu fungsi vaksin itu untuk membina antibody seseorang? Okay. For you doktor. Dua bahagian pun. Okay. Betul. Bahagian pertama, kalau untuk wanita yang mengambil pil perancang, I assume mengambil pil perancang untuk mencegah kehamilan. Okay, so far also tak ada evidence to show that wanita yang sedang mengambil pil perancang tidak boleh mengambil vaksin atau ia akan mengganggu efikasi vaksin. So if you're taking the vaccine on pil perancang, continue the pil perancang. I would rather you do that rather than you skip pil perancang and then tiba-tiba mengandung after taking the first dose. Then we have to delay the second dose up to 14 weeks. And bahagian kedua ialah wanita yang sedang tengah period, okay, menstruating, boleh ambil vaksin. Okay, menstruation tidak akan mengganggu efikasi vaksin or the effect of vaksin di atas ke atas tubuh seseorang. Tapi the main thing ialah certain people waktu period akan dapat sakit senggugut, dysmenorrhea, we call sakit senggugut, and on top of certain symptoms, okay, mild symptoms yang seseorang akan dapat selepas vaksinasi, macam sakit di tangan, ada yang mungkin akan mengalami simptom sakit kepala ataupun demam. So on top of that, you campur dua-dua sekali, it may not be a very nice experience. So itu pun sakit. Yes, exactly. But if let's say appointment diberi waktu period, I would say just go ahead with it. Just ambil Panadol. Melainkan ada senggugut yang teruk tu, so you standby lah ubat tahan sakit dan sebagainya. Okay, faham. So jangan berhenti pil perancang, boleh continue vaksin seperti yang Dr. Nicholas dah advise tadi. Tapi doktor, wanita dengan pil perancang lain pun tak nak ketinggalan juga dengan cara perancangan yang lain. Semua orang nak tahu juga yang pakai Implanon, yang on IUCD, yang dah buat VTL believe it or not, I have questions Dr. Nicholas daripada orang yang dah buat appendicectomy. Saya dah buang appendix, boleh vaksin tak? Saya dah buang hempedu, boleh vaksin tak? Saya dah buat ikat bilateral tubal ligation, boleh vaksin tak? So, from pakar himself, can you answer doktor? No problem. Please go for it. Tak ada kena mengenal dengan vaccination. So, whatever surgery you have gone for, kecuali yang menyebabkan tahap imunisasi kamu terlalu rendah, yang itu better bincang dengan pakar perubatan kamu. Okay, faham. So, semua jenis perancang di luar sana, kamu mengikut kata Dr. Nicholas, kamu boleh terima vaksin. Tak ada mana-mana perancangan pun yang tertinggal.
Tapi ini lagi satu soalan doktor yang semua orang tengah hunt down ONG specialist untuk tanyakan. Wanita yang ada PCOS, ovarian cyst, fibroid, endometriosis, macam-macam lah all those gynecological punya diagnosis kan. Macam mana doktor? Take it as well. Tak akan, it won't grow the cyst. Yeah, it's not a hormone. Okay? Vaccine is not a hormone. So, because apa yang kita worry ialah kadang-kadang kalau ada cyst dan juga fibroid, pakar ONG akan menasihatkan wanita itu untuk mengelakkan mengambil suplemen atau herbs yang mengandungi natural hormone. Okay? Like certain herbs like Chinese herbs, kui, those sort of things yang jamu lah for the Malay yang mengandungi natural estrogen atau hormon. Benda-benda itu perlu dielakkan dalam wanita yang ada cyst ataupun fibroid, but vaccine no problem. Okay, faham. Min. Ramai yang tanya soalan allergic kepada Dr. Nicholas. Saya rasa at least dah 5-6 soalan. Semalam saya dah ada satu full sesi live lebih kurang sejam lebih dengan Dr. Rushaini Ramli, berbincang segala-galanya tentang allergic, asma dan all that. Kita dah capping dah. Kamu boleh pergi dan tengok sesi live itu sekali lagi. Banyak soalan dah ditanya. Kamu boleh tengok, scroll di ruang komen. Ramai dah tanya, kamu boleh ambil ilmu di situ. Hari ni kita dapat kita dapat tangkap Dr. ONG. Kita nak bertanya segala-galanya yang berkaitan dengan ONG sebenarnya, dengan wanita mengandung, menyusu, cuba untuk hamil dan sebagainya. Alright, so banyak yang Dr. Nicholas dah share ilmu dengan kita. Beliau dah jelaskan bahawa kedua-dua jangkitan dan vaksin COVID-19 tidak akan, buat masa sekarang, tidak nampak seperti menyebabkan masalah kesuburan, kemandulan, keguguran dan sebagainya. Ada setengah-setengah kes yang mana jangkitan COVID-19 pada ibu mengandung yang menyebabkan kelahiran pramatang. Sama ada doktor membuat keputusan untuk melahirkan bayi tersebut dengan cara cesarean ataupun memang terlahir secara pramatang. Ada dua-dua jenis kes. Doktor juga ada share dengan kita wanita yang menyusu sepatutnya tiada masalah, boleh vaksin. Wanita yang cuba untuk hamil pula 14 minggu dan ke atas. Jadi ada soalan sikit dekat sini doktor. So wanita yang macam I cakap kan, every married women in some way sebenarnya tengah cuba untuk hamil lah, melainkan dia on perancang. So patut tak wanita yang tak ambil perancang ni buat urine test dulu sebelum pergi first dose vaksin dia? Tidak perlu. That is also in our latest guideline. Alright. No. Tak perlu. So as long as period tak delay, macam biasa, tak ada simptom pregnant, boleh pergi je lah You're not pregnant, tak payah test atau tak payah tanya bila last menstrual period itu. Alright. Let's say after first dose, tiba-tiba pregnant, then go back to apa yang saya advise. Dah sebut. Okay. Second dose sampai 14 weeks. Okay. Dan thank you for that doktor. Dan doktor juga dah cap tadi sebenarnya vaksin ini pada lelaki yang nak kahwin, dah tunang, girlfriend dah tanya-tanya dah bang bila nak masuk meminang ni tak ada masalah, you all boleh tetapkan tarikh kahwin. Ia sepatutnya tidak menghalang mana-mana lelaki. Macam Dr. Nicholas cakap tadi, apa yang saya faham adalah untuk lelaki, pengambilan vaksin ini cuba mengandung ke tak cuba mengandung ke, ia sama sahaja dengan rakan dalam age group kamu kalau kamu 30 tahun, 40 tahun, then it's the same actually. Alright, so bagi golongan lelaki sebenarnya pengambilan vaksin COVID-19 ataupun mana-mana vaksin yang lain tidak berkaitan dengan cuba untuk mengandung dan sebagainya. Tapi kan Dr. Nicholas, ada satu specific question yang saya memang tak boleh nak jawab. What if the couple is going for planned pregnancy macam IVF ataupun IUI, things like that. Patut tak diorang bincang dengan doktor yang arrange benda tu ataupun ada tips yang doktor boleh bagi? Okay. Kalau IVF atau IUI, memang itu ialah kaedah rancangan. Okay, it's a planned pregnancy. Okay, so mereka ada schedule and they may be on injections and all those things. Okay, so I think with stress of IVF and all the injections, they may not alright. consider lah untuk
vaksin lah. Okay, And I alright. think you can prioritize your life, prioritikan dia one thing at a time. Try not to letak terlalu banyak benda dalam bakul kamu. Everything Okay. may fall apart. Yeah, so this is the beauty of ONG specialist actually. I always rasa ONG specialist ni dia ada different connections dengan patient dia tahu. Dia selalu ada rasa empati dan ada connection dengan macam mana patient dia rasa sebenarnya. Dia tahu dia orang akan stres. Pakar sakit puan ni mereka tahu apa yang sebenarnya pesakit ni go through macam doktor kecemasan macam saya ni macam ganas sikit lah doktor ONG bukan macam tu. Mereka lebih very empathic and very sensitive to patients punya feeling and sebagainya. So couples yang IVF, IUI bincang dengan pakar kamu, Dr. Nicholas nasihatkan mungkin sebab dengan stres yang kamu tengah cuba untuk mengandung ini, mungkin boleh lewatkan dulu tarikh vaksinasi supaya kamu tak payahlah nak stres dua benda kan, ni lagi nak fikir, yang tu lagi nak fikir. So better one thing at a time. I don't know whether this question is relevant or not, Doctor. We'll just probably take a few questions before we end the session. Rhesus negative, ada apa-apa beza tak? 10 weeks pregnant but rhesus negative, should she register or not? Okay. Tak pasti dia frontliner ataupun tidak. She's not frontliner. Let's say she's not frontliner. Okay. Pregnant, so she has got another 30 weeks more to go, let's say. Kan? Okay. Before delivery. 30 weeks berapa bulan ya? 30 weeks divided by 4, about 7 bulan lah. 7 bulan, 28 minggu. Okay, October. So Oktober waktu itu ialah fasa ketiga dah by right. Malaysia will be out of the phase ready, open to general public dah. Sorry, what was the question again? Dia rhesus negative. Oh, rhesus negative. So, yeah. No issue. Rhesus negative, no issue with vaccine as well. Boleh ambil lah Boleh ambil. Alright. So apa yang saya faham yang Dr. Nicholas cuba terangkan ni, bila wanita mengandung ataupun cuba untuk mengandung ni, kamu nak register dekat MySejahtera tu, kamu kena fikir kamu di fasa yang mana? Fasa pertama ke, kedua ke, ketiga ke, bulan ke berapa, dan kandungan kamu berapa minggu ketika itu. Jadi itu boleh membantu untuk kamu buat keputusan nak register ataupun tidak. Yep. I would say just register dulu, because sekarang kita dalam fasa pertama. Beginning end of February sampai I think pertengahan or akhir April yang ini untuk frontliners lah, okay? Bagian kesihatan dan juga non kesihatan. Dan fasa kedua starting I think Mei sampai August. This one ialah untuk golongan warga emas dan juga berisiko tinggi. Golongan berisiko tinggi, ada masalah kesihatan. Then after that I think from October onwards sampai hopefully can finish by February tahun depan ialah untuk fasa ketiga untuk masyarakat between betul, between 18 years old sampai 59 tahun. 59 tahun. Itu fasa ketiga lah yang terakhir untuk cover 80% populasi. Okay. So yang bukan frontliner ni tadi kemungkinan masuk sama ada golongan kedua ataupun ketiga lah. Tak pasti sama ada wanita mengandung ni nanti masuk dalam golongan berisiko ke ataupun normal population ke, macam mana doktor? Normal population. It's still a very new vaksin yang sangat baru ni. So every week juga ada new development updates. So I don't know whether May the time fasa kedua, maybe suddenly they put every pregnant lady dalam fasa kedua. I'm not sure. Yeah, betul. I mean, I'm not in that decision making group, so I don't know whether things like this may come or not. Because waktu itu there will be more data lah, data scientific to support vaccine. Yeah, so saya nak buat disclaimer sikit. Apa yang saya dan Dr. Nicholas bincangkan hari ini adalah bergantung dan depending on data yang available hari ini dan juga guideline yang ada hari ini. COVID-19 ni, kedua-dua jangkitan dan vaksin ini adalah perkara yang sangat baru lagi dalam populasi kita. Dalam dunia pun benda yang baru sebenarnya. So kami pun update. Jadi macam yang saya nasihatkan tadi, kamu boleh follow Dr. Lim dekat page beliau secara langsung untuk mendapatkan update yang cuba untuk pregnant, yang tengah pregnant, yang tengah menyusu dan sebagainya. Kamu boleh follow Dr. Lim secara direct sebab saya sebagai bukan pakar kesihatan wanita agak hesitant lah, agak reluctant nak bagi advice yang begitu subspeciality sebenarnya.
Dan jadi saya rasa lebih baik kamu follow Dr. Lim, kamu boleh dapatkan update kalau ada guideline ke apa ke. I'm sure Dr. Lim will be very kind untuk updatekan dalam his page, and kamu boleh bertanya di situ, berinteraksi secara terus dengan Dr. Lim. And saya pun dah follow dah sebenarnya, walaupun saya tak plan nak pregnant, you all dengan macam-macam. And sekiranya dan saya minta kamu semua kalau kamu tengok apa yang Dr. Nicholas bincang dengan kita hari ni, setiap ayat, at least 2-3 ayat sekali beliau sebut data, bukti, scientific data, guidelines dan sebagainya. Begitu cermat seorang pakar memberi nasihat dan jawapan sebenarnya, begitu berhati-hati, dan beliau make sure segala yang beliau cakap ada bukti, ada kesinambungan, ada something, bukan makcik bawang yang baca dekat WhatsApp group perumahan, ataupun pakcik yang dengar cerita dekat kedai teh tarik sekarang dah boleh duduk kan dekat mamak kan. So banyak pula cerita ya. So kepada wanita di luar sana pada Hari Wanita yang mulia ini, saya nak nasihatkan, bila kita dah mula perkasakan diri kita, sebenarnya tolong bila kita ambil sesuatu information tu, kita kena make sure yang itu adalah sesuatu yang sahih. Kalau macam saya, Dr. MO pun sebenarnya, kalau kamu dapat information tentang daripada saya tetapi tentang sesuatu yang kepakaran yang berbeza, maksudnya ONG, kesihatan wanita, mengandung, sepatutnya doktor pakar tu sendiri yang kena bagi. Sebab tu saya mengelakkan untuk jawab. I have never answered this set of questions, Dr. Nicholas. I avoided as much as I could because you understand how MOs are so not very comfortable with ONG kan? Yeah. You are the backbone, okay? You support the guidance department. Thank you. So kepada semua ibu, wanita, anak daughters-in-law di luar sana, bila kamu terima information, pastikan ia ada data, pastikan ia ada bukti, pastikan ia sesuatu yang sahih, dan pastikan ia boleh membantu kamu dan keluarga. Because kita perempuan ni sebenarnya, we mean a lot to our family. Kalau apa yang kita cakap, suami kita, ibu kita, mak mertua kita, dan somebody younger than us, adik ipar, kakak ipar dan sebagainya, very important sebenarnya. So sekali lagi, korang boleh recap balik, tengok balik yang Dr. Nicholas bila dia bercakap tentang data, bukti, evidence, pemahaman sains. Kalau ada makcik-pakcik cerita dekat kamu, tanya soalan-soalan ini kepada mereka. Boleh tak dia bagi jawapan yang sama? Kalau tak boleh, baik tanya Dr. Nicholas balik. Alright. Okay, so yeah, they're all thanking. Okay, for me personally, I am clear. Semua soalan yang ada dekat sini, doktor. Basically, anak saya 10 bulan, boleh vaksin ke tak? Lepas tu ada pitch question pula, boleh ambil pneumococcal vaccine for my baby or not and everything. Yang ONG punya, saya rasa so far we have covered. Anything doktor nak tambah sebelum kita wrap up? Basically, my personal opinion ialah vaccine is not 100%, okay? Efficacy, but like I want to mention again, vaccine will reduce symptoms yang teruk, reduce admission to ICU, admission to hospital, dan juga kematian. This is very, very, very important, and akan kurangkan kadar infectivity rate. Okay, all these three amat penting. And please, again and again, we can't actually stress enough. Adopt your 3 Ws, wash your hands, wear your mask, and also adhere to all the warnings from KKN, physical distancing and all. Okay, dan 3C lah, no close conversation, crowded space, and also crowded places and confined space. Okay, and help the higher risk group by getting yourself vaccinated. Like our slogan, our national slogan, lindung diri, lindung semua. Yeah, okay. Thank you so much, Dr. Nicholas. That was so sweet of you. I am still amazed because first time saya bawa seorang pakar ke sesi saya. I'm still I'm like pinching myself, betul ke ni. Thank you so much for being so kind. I am so glad that you tak ada emergency delivery malam ni. I don't know what I would have done. Thank you so much. Kalau saya nak recap, ada satu perkara yang Dr. Nicholas sebut tadi yang saya sangat suka. Kalau pasangan yang tengah cuba untuk pregnant dengan kaedah seperti IUI dan IVF, kamu cari priority yang penting dahulu. Kalau kamu nak vaksin dulu. Kalau kamu nak
IVF dulu, take one thing at a time, jangan ambil banyak sangat stress pada satu-satu masa. Sebab stress sendiri sebenarnya adalah satu masalah kesihatan. We don't want you to be stressed, we want you to be happy. And another thing yang I like apa yang Dr. Nicholas cakap tadi adalah wanita mengandung kalau boleh tolong dapatkan pengesahan ataupun kebenaran daripada majikan untuk kamu bekerja di rumah, bekerja daripada rumah, work from home kalau boleh. Kalau tugas kamu boleh, kalau ada 20 orang dalam office tu dan kamu seorang mengandung, sepatutnya kamu diberi lebih kelebihan sebenarnya untuk duduk dari rumah dan bekerja dari rumah because you are a pregnant or breastfeeding mother. So kamu patut, kamu boleh tangguhkan sedikit vaksinasi, bukan breastfeeding hanya hamil, dan kamu patut diberi perlindungan yang selebihnya. And as usual, semua SOP yang lain macam yang doktor dah terangkan tadi. So finally, Doctor, can you wish again our live viewers today for this Women's Day? Happy Women's Day. Selamat menyambut Hari Wanita Sedunia. Thank you so much, Dr. Nicholas. Thank you for joining us today. Terima kasih. Alright, so kepada tim Celoteh Dr. Mala, lepas ni kamu dah tak payah tanya saya tentang pregnant, breastfeeding, cuba untuk mengandung dan sebagainya. Kamu boleh rujuk kepada video live ini. Dan thank you so much sebab bersama dengan kami hari ini. Tolong sharekan kepada dekat wall kamu, dekat group yang kamu ada, dekat page yang sesuai, dan tolong share link ini kepada mana-mana WhatsApp group kawasan perumahan ni paling penting. Sebenarnya saya baru sedar yang influencer paling tinggi di Malaysia buat masa sekarang adalah WhatsApp group Taman Perumahan rupa-rupanya. Segala yang ada dekat WhatsApp group Taman Perumahan tu mesti jadi viral. So tolong share link ini kepada WhatsApp group Taman Perumahan supaya jiran-jiran, makcik-makcik bawang tidak memberi nasihat yang salah kepada wanita-wanita kita. Dan saya menyeru kepada kamu semua pada Hari Wanita Sedunia hari ini 8 Mac 2021, selamat Hari Wanita kepada semua wanita di luar sana. Dan jomlah kita selepas ini, sebelum ni pun lah selepas ini dan sebagainya, sebagai wanita kita kena make sure segala information yang datang kepada kita adalah sahih, tepat, dan segala maklumat yang kita terima adalah yang sebetul-betulnya, bukannya yang macam kita ditakut-takutkan satu ketika dahulu, jangan makan cempedak, jangan makan durian, kita tak nak go through benda tu. Kita nak make sure wanita ada autonomi terhadap badan kamu, wanita ada autonomi untuk membuat keputusan untuk diri kamu dan janin kamu, dan untuk membantu kamu membuat keputusan itu adalah sebab kenapa kami adakan sesi-sesi sebegini, supaya kamu boleh dapat timba ilmu dan kemudian sebagai seorang individu yang dewasa, kamu boleh buat keputusan kamu sendiri. Dan saya sebagai seorang wanita yang pernah mengandung, seorang ibu, tips saya kepada rakan-rakan wanita di luar sana, sama ada kamu mengandung ataupun menyusu ataupun cuba untuk TTC dan sebagainya, apabila kamu memikirkan sama ada nak vaksin atau tidak, takut tak, ada kesan sampingan tak, saya cuma nak pesan satu sahaja. Kamu, badan kamu sebagai ibu, sebagai wanita, sebagai isteri, kamu yang penting dahulu. You dulu, baru you boleh jaga anak. Kita kena sihat dulu, kita kena segar dulu, kita kena dilindungi dulu, baru kita boleh lindungi orang lain. Jadi jangan terlampau serabutkan minda dengan sesuatu yang belum, kita kan belum pregnant kan, belum tahu nak kahwin bulan 6 nanti, patut tak saya ambil dan sebagainya. Saya dahulu. Bila kamu jadi isteri, bila kamu jadi ibu, kamu akan sedar bahawa kalau kamu sihat, kamu kuat, baru kamu boleh jaga keluarga kamu dan anak-anak kamu. Jadi tak kala kamu memikirkan tentang orang lain, fikirkan tentang diri kamu juga. Lindungi diri kamu. Vaksin adalah salah satu ikhtiar, teruskan ikhtiar jenis lain yang memang dah disarankan oleh KKM dan WHO. Thank you so much. Hari ni saya rasa Kajang lambat masuk hari ni, Bangi pun lambat, nanti kita denda orang-orang yang lambat masuk hari ni. Kepada yang masuk awal, saya rasa Tawau masuk paling awal hari ni. Nanti saya akan tengok dan tolong share kan. Biasanya saya akan pergi tengok siapa yang share, dan saya suka certain caption yang you all letak dekat sharing tu. Doktor ni best, doktor ni baju kuning ni dia bercerita tentang ini. So sangat kreatif cara kamu letak caption untuk sharing tu. I really like it.
So nanti saya akan pergi tengok. Thank you. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nicholas dan juga kepada rakan saya di backstage, Nurzat, dan juga kepada semua tim Celoteh Dr. Mala yang live hari ini. Thank you so much. Kita akan berjumpa lagi. Esok pukul 10 malam pun kita ada sesi sharing juga dengan topik yang lain. Nanti saya akan announcekan. Thank you so much. Selamat Hari Wanita. Bye. Selamat malam.